Sekarang semua boleh nampak kan skrin saya? Boleh. Okay. Boleh. So, hari ini saya ulang balik kita nak buat penghapusan. So, nak penghapusan. Okey, saya ulang lagi lah. Okey, bagi sesiapa yang minggu lepas dia tak terikut Okey, so untuk penghapusan ni sama juga. Kenapa kita perlu guna kaedah penghapusan? Sebab untuk persamaan linear yang ada dua pemboleh ubah. Kalau saya nak cari nilai Y, jawapan dia mesti dalam bentuk X. Tak ada dalam bentuk nombor. Sebab kalau 3X tambah 1, kita tak tahu X itu berapa. Okay, so kita perlu cari 3X. X itu berapa supaya saya boleh dapatkan nilai Y. Okay, tak sama dengan persamaan linear yang ada satu pemboleh ubah sahaja. Contoh. Kalau saya nak cari nilai Y, senang. Saya terus boleh dapat nilai Y adalah 1. Okey, tetapi untuk persamaan linear yang ada dua pemboleh ubah, kita ada Y, kita ada X. So, kita tak akan dapat cari nilai jawapan yang hanya dalam bentuk nombor sahaja. Okey, itulah sebab kita perlu menggunakan persamaan linear serentak ini. Okey, so untuk bagi siapa yang baru masuk untuk yang lain dah tahu kenapa kita perlu buat macam ni. So, hari ini saya akan ajar kaedah penghapusan. Nak hapusan sebab kita ada Y, ada X. Ada Y, ada X dalam satu persamaan linear. So, kita perlu jadikan salah satu X ataupun salah satu Y tu hilang supaya kita dapat cari nilai untuk pemboleh ubah. Okay, so untuk contoh di sini, kita senaraikan dulu. Kita ada dua persamaan. Y sama dengan 3X tambah 1. Ini persamaan satu kita. X tambah 2Y sama dengan 16. Ini persamaan dua kita. Okey. Untuk kedua-dua persamaan ini, okey, kita tak akan dapat buat dulu sebab kita kena susun untuk sama macam bentuk persamaan linear yang kedua ini. Nak susun ke macam mana? X di depan, Y di tengah-tengah, nombor di belakang. So, untuk yang ini pun sama. Kita nak susun X di depan, Y di tengah, lepas tu nombor di belakang. So, untuk persamaan linear 1 dari 1. Okay. Kita tahu Y adalah 3X tambah 1. Sekarang, saya nak X di depan. So, saya switch je. 3X tambah 1 ke depan, Y di belakang. Dia sama je. 3X tambah 1 sama dengan Y. Dengan Y sama dengan 3X tambah 1. Dua-dua ini sama. Dua-dua persamaan ini adalah sama. Saya just tukar kiri kanan je. Okay. So, sekarang saya nak jadikan Y di sebelah kiri. Sebab saya nak ikut bentuk yang macam dalam persamaan dua ini. Okay. Y di tengah-tengah, X di kiri. Lepas tu nombor di belakang. So, sekarang pun sama. So, saya pindah sahaja. So, 3X. Ini Y maksudnya tambah Y. Pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak. Yes, very tolak good. Y. Dia akan jadi tolak Y. Sama juga dengan, okey, tambah 1 di sebelah kiri. Saya pindah ke kanan, dia akan jadi tolak 1. Yes. So, sekarang ini persamaan saya yang terbaru 3. Kita cek balik persamaan 3 ini daripada persamaan 1. So, persamaan 1 dengan persamaan 3 adalah sama. So, sekarang persamaan 1 kita tak nak tengok. Sekarang kita bandingkan dengan persamaan 2. So, ini adalah persamaan 2 yang asal daripada atas ni. Dia sama je. Dua ni sama je. Siapa tutup mic boleh tak sebab bising? Aikal. Dekat kedai. Aikal kat kedai. Oh, kat kedai. Nanti slogan suara ke? Slogan bunyi ke? Okay, so di sini saya dah susun. Okay, dari atas saya dah susun jadi macam ni. Saya harap semua sudah faham ya. Sekarang persamaan 3 dengan persamaan 2. Yang saya nak bagi tahu persamaan 3 dengan 2 dia sama ya. Persamaan 3 dengan persamaan 1 ni sebenarnya dua persamaan yang sama. Saya just tukar kedudukan sahaja. Okay, dua-dua persamaan ini adalah sama ya. So sekarang saya tak nak tengok yang lain. Saya tengok yang ni je. Okey, sekarang saya nak guna kaedah penghapusan. Maksudnya saya kena hapuskan X ataupun hapuskan Y jadikan kosong. So first kita check dulu. X ini tak ada nombor di depan. Maksudnya itu adalah 1. Y ini tak ada nombor di depan. Maksudnya nombor itu adalah 1. So sekarang kita semak. 3 dengan 1. Kalau saya buat tambah tolak 3 dengan 1, kita tak akan dapat kosong. So kita tak berjaya untuk buat penghapusan. So untuk X tak boleh. Sekarang saya cuba tengok untuk Y pula.
1 dengan 2. Saya buat tambah tolak pun tak akan dapat kosong. So, apa yang saya boleh buat? Sama ada 1 ini saya darab dengan 2. 2y dengan 2y. Atas bawah ini saya boleh dapatkan kosong kalau saya buat tambah tolak. Okey, sama ada saya darabkan 2. Ataupun ini saya darabkan 3 supaya 3x dengan 3x di atas saya boleh buat tolak. Dia dapat 0x. Okey, so mana-mana pun boleh. Okey, kalau untuk saya, kalau awak rasa mana-mana satu yang senang, awak ikut Tapi macam saya buat persamaan 3 darab dengan 2. Okey, persamaan yang ketiga saya darab dengan 2. So maksudnya semua ini saya kena darab 2. Tak boleh hanya darab y sahaja Semua kena darab 2 ya. Okey, so 3x darab 2 kita akan dapat 6x. Negatif 1 darab 2 kita akan dapat negatif 2. Negatif 1 darab 2 kita akan dapat negatif 2. Ini sudah jadi persamaan keempat. Persamaan keempat ni datang daripada 3. So sekarang saya tak mau tengok yang ketiga. Saya tengok 4 dengan 2 sekarang. Sekarang saya tengok 4 dengan 2 sekarang. Okey, sebab apa? Sebab 4 ini daripada 3. Oh sorry, ini saya padam. Okey, 4 ini datang daripada 3. Okey, lepas saya darab 2. So, 3 sekarang saya tak nak tengok Okey, so sekarang saya tengok 2 ini. Saya dah boleh buat tambah tolak. Okey, sekarang nak buat tambah ke tolak? Kita tengok y ini. Sebab saya nak jadikan y ni kosong. 2 dengan negatif 2. So, kita kena buat persamaan 2 tolak 4 ke ataupun persamaan 2 tambah 4 supaya kita boleh dapat kosong y. So, kita tengok persamaan 2 tolak 2 4. dengan negatif 2. Ini persamaan 2. Ini 2y ni Ini persamaan keempat. So, kita kena buat tambah ke tolak untuk dapatkan kosong? Tolak. Kalau kita buat tolak. 2 tolak negatif 2. Kosong. Kosong. Jadi? 2, 4. Dia sudah jadi positif. 4. Saya 4. nak dapatkan kosong. So, saya boleh buat tolak ke? 2. Tak boleh. Sekali lagi Untuk persamaan 2, ini persamaan 2 punya, kita ada positif 2. Untuk persamaan 4, kita ada negatif 2 di sini. Okay, so sekarang 2 dengan negatif 2. Kalau kita buat tolak tadi kita cuba buat tolak kan. So kalau 2 tolak negatif 2, kita akan dapat 4. Saya tak boleh dapat kosong. So saya tak boleh buat tolak. Saya kena buat tambah. Okay, so 2 tambah negatif 2. Dia akan dapat 2 tolak 2. Jawapan kosong. So, saya perlu buat tambah. So, di sini kita kena buat tambah. Okay, so di sini kita kena buat tambah. Operasi tambah. Okay, 1x tambah 6x. Berapa x? 1x tambah 6x kita dapat 7x. 2y tambah negatif 2y kita akan dapat 0y. Kalau ini buat tambah, semua kena buat tambah Ini buat tambah. Sekejap. Ini pun buat tambah. 1 tambah 6. Ini 2 tambah negatif 2. So, ini pun saya kena buat tambah. 16 tambah negatif 2. Kita akan dapat 16 tambah negatif 2? 14. Yes, very good. Dah dapat dah. Yes, sekarang saya dah berjaya hilangkan y. So, tambah 0y. 0y maksudnya 0 darab y. 0 darab apa akan dapat 0. 0 darab 7, 0. 0 darab 8, 0. So, 0 darab y kita dapat 0 juga. So, ini kita sudah dapat 0. So, 0 tu tak payah tulis. Kita tulis 7x sama dengan 14. So, nak cari x. 7 dengan x, hubungan mereka darab. Pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab akan jadi sepak kan? Oh, bahagi. 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 Okey, x sama dengan 2. Akhirnya saya dah berjaya cari jawapan untuk x. Adakah saya sudah selesai? Tak. Belum. Saya nak cari nilai y. Okey, so di sini saya nak guna mana-mana persamaan pun boleh. Sini kita ada 4 persamaan. Kita ada 1, 2, 3, 4.
Nak guna mana-mana persamaan pun boleh. So untuk ini saya nak cari nilai Y. Paling senang nak guna persamaan mana satu? Kalau untuk saya, yes, very good. Kita guna yang satu daripada persamaan satu. Terus saya boleh dapat cari. Y sama dengan 3X tambah 1. X tambah 1. Sekarang 1. X adalah apa? X adalah 2. 2. So 3X maksudnya 3 darab X. 3 darab X. Yes. 2. Bagus. Y sama 6. dengan 6 tambah 1. Y? Y sama dengan 7. 7. Yes, Tania. 7. Kita dah dapat jawapan. So, kita tulis je penyelesaian adalah. Ingat, kita tulis kurungan, tengah-tengah itu koma. Depan tu nilai untuk X ke Y? Depan untuk nilai X ke Y, sepak karang. Ikut alfabet dalam ABC tu. X, Y, Z kan. So, X dulu, baru kita tulis Y. Itu sahaja. Ini adalah penyelesaiannya. Nak cek jawapan, awak boleh gantikan masuk dalam persamaan 1 dengan 2. Okey, tapi kita cek balik. Yang sebelum ni kita guna kaedah darab. Penggantian. Tolak. Yang sebelum ni kita guna penggantian, kita tengok jawapan sama tak? Okey, nampak tak? 2, 7. Ini kita guna kaedah penggantian. Jawapan kita 2, 7. Sama. Sekarang kita guna penghapusan. Sama. Yes. Jawapannya still 2, 7. Sama. Okay, so depends. Bagi awak mana satu cara yang lebih senang. Okay, ini untuk soalan A. Sekarang saya tunjuk lagi soalan B pula. Okay, kita tengok sama-sama. Sekejap. Okey, untuk soalan B. Dia sudah senang sebab X dan Y berada di depan, lepas tu nombor berada di belakang. So senang je, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Dan ini sudah disusun cantik. X depan, Y tengah-tengah, nombor belakang. So ini sudah cantik disusun. So kita boleh terus buat je. Sekarang kita semak. X ini tak ada nombor, maksudnya 1. Y ni tak ada nombor, maksudnya 1. Ini pun maksudnya 1. Kita semak X dulu. 1 dengan 2 boleh dapat kosong tak buat tambah tolak? Tak boleh. Tak boleh. 2 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tolak 2, 2 tolak 1 tak dapat kosong. Tapi kalau ini 1 dengan 1 dapat kosong tak? Boleh. Dapat kosong. Sekarang kita senaraikan. Okey, untuk persamaan 1, kita ada 1Y. Positif 1. Untuk persamaan 2, kita ada negatif 1Y. So, sekarang kita patut buat tambah ataupun kita patut buat tolak untuk dapatkan kosong? Tolak. Dapat tambah. Dapat 2. Kalau kita buat ini sebab nenek, kita dapat po. Sebab 1 tambah 1 dapat 2. So, kita tak boleh buat tambah. Kita kena buat. Kita tak boleh buat tolak. Kita kena buat tambah. Sebab bila kita buat tambah, kita akan dapat 1. Positif, negatif, kita akan dapat ne. Lepas tu, 1 tolak 1, kita dapat kosong. So, kita tak boleh buat tolak. Tetapi, kita boleh buat tambah. Okay, so persamaan 1 kena tambah dengan persamaan 2. Okay, so sekarang kita buat je persamaan 1 tambah persamaan 2. So, ini kita kena buat tambah. Kita boleh je conteng. Okay, ini tambah, ini tambah. Okay, so sekarang yang X dulu 1 tambah 1X tambah 2X kita dapat. Kau nak apa? Aku tahu. Lepas tu yang Y, 1Y tambah negatif 1Y kita akan dapat 0Y. 5 tambah 22. 5 tambah 22. 27. Yes, very good. So 0 darab Y kita akan dapat 0. So tak payah tulis. Kita tinggal X sahaja. Yes, sekarang saya dah berjaya hapuskan Y.
Okey, tak kisah kalau awak nak hapuskan Y dulu, nak hapuskan X dulu, tak kisah ya. Tapi untuk senang, ni saya hapuskan Y dulu. So, sekarang saya nak nilai X sahaja. 3 dengan X hubungan mereka darab 3. Pindah ke sebelah kanan. Kita buat bahagi 3. Yes, very good. X sama dengan 27 bahagi 3. X adalah 9. Ya, saya dah dapat 9. Belum siap, kita nak cari. Betul bagus. Y. Siapa yang betul tu bagus. Okey, kita nak cari nilai Y. Boleh pilih 1 ataupun 2. Nak senang saya pilih persamaan 1. Yes. Tak kisahlah nak pilih persamaan 2 ke 1, jawapan nanti still sama ya. Okey, sama dengan 5. Sekarang Y adalah 9. So, saya gantikan, saya pindahkan. Okey, Y tengok Y ini saya padam. Okey, saya gantikan dengan 9. Sorry. Oh, thank you. Tengok saya pun dah blur. X saya padam. Tengok sekarang saya padamkan X. Okey, lepas tu X ini saya ganti dengan 9. Y ini saya yang nak cari. Okey. So, saya nak cari nilai Y. 9 ini depan dia tak ada simbol, maksudnya itu adalah tambah. So, pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Yes, tolak 9. Y sama dengan negatif 4. Yes. Korang dah try yang ni betul? Ya, betul. Oh, tahniah. Siapa yang betul tu? Siapa yang jawab tu? Saya tak dengar. Saya. Tak, yang perempuan. Suara perempuan saya dengar. Anika bagus. Syakidin betul tak, Zikri? Saya betul. Bagus. Penyelesaiannya adalah ini. Okey, 9 negatif 4. Jom kita cek. 9 negatif 4. Yes, yang sebelum ni kita buat cara penggantian. Tengok kalau kita bandingkan penggantian, ini cara dia panjang. Kalau untuk penggantian, untuk soalan B ini. Okey, ini adalah jalan kerja untuk soalan B, untuk penggantian, kaedah penggantian. Tapi kalau kita dah belajar penghapusan, ini je jalan kerja dia. Nampak? Okey, ini lebih simple. Dia tak susah. Okay. So, depends lah pada awak. Awak nak guna yang cara mana satu. Okay, bagi saya penghapusan saya lebih galakkan lah. Okay, tetapi kena berhati-hati dengan positif dengan negatif tu. Okay, so sekarang kita proceed untuk C. Tahniah bagi siapa yang betul. Very good. Sekejap. Lepas tu... Okey, so kita dah dapat tengok C. Untuk C, bagi saya sangat sesuai untuk guna penghapusan. Dan saya boleh hapuskan Y dulu. Sebab apa? Bila saya semak, sini 1 4 dengan 1, 3 dengan 3. Mana satu senang untuk dapatkan kosong? 3 dengan 3. Yes, 3 dengan 3. Yalah, 3. betul lah. Okey, so sekarang sebelum tu saya cek dulu. Persamaan 1. Ada positif 3Y. Persamaan 2, kita ada negatif 3Y. So, sekarang, 3 dengan negatif 3. Saya patut buat tambah ke buat tolak untuk dapatkan kosong? Tambah. Saya nak dapatkan kosong. Yes, kalau saya buat tambah. Positif 3 tambah negatif 3. Pone, kita akan dapat ne. So, 3 ni 3. So, kita akan dapat kosong. So, sekarang saya patutnya buat tambah semua. Okay, so di sini saya kena buat tambah. Tambah. So, ini X dengan X, 4 dengan 1 saya buat tambah. 3 dengan negatif 3 saya buat tambah. 8 dengan 2 saya buat tambah. So, senang je. Kita just tulis macam ni je. Persamaan 1 tambah persamaan 2. Okay, so sekarang 4 tambah 1 kita dapat 5X. 3 tambah negatif 3 kita akan dapat 0Y. Ya, sama dengan 10. So, Y sudah hilang. 5X sama dengan 10. X sama dengan 5X maksudnya 5 darab X. Darab 5 pindah ke sebelah kanan. Yes, ia akan jadi bahagi. Very good. So, 10 bahagi 5 dapat 2. Tahniah, bagus.
Lepas tu saya nak cari nilai untuk Y pula. So sama juga, awak nak guna persamaan 1 ke persamaan 2 tak kisah. Okay, kalau saya nak senang, saya guna persamaan 2. X tolak 3Y sama dengan 2. Okay, sekarang X adalah 2. So X saya ganti dengan 2. Tolak 3Y sama dengan 2. Sekarang sebelah kiri. Kita ada 2 dengan negatif 3. Kita kena buangkan ataupun pindahkan 2 dengan 3 ke sebelah kanan. Nak pindahkan siapa dulu? Siapa yang paling jauh daripada Y. 2 dengan negatif 3, 2 yang paling jauh daripada Y. So, saya akan pindahkan 2 dulu. Okey, 2 dengan Y ini hubungan mereka adalah tambah. Pindah ke sini akan jadi tolak. Tolak. Yes. So, sebelah kiri sekarang tinggal negatif 3Y sama dengan 2 tolak 2. Tambah 2 dah akan jadi tolak 2. So, kita dapat kosong. Negatif 3Y. Hubungan mereka adalah negatif 3 darab Y ya. Bukan 3 tolak Y ya. Kita kena tengok betul-betul lah. So, darab negatif 3 pindah ke sebelah kanan. Dia akan jadi bahagi negatif 3. Kosong bahagi apa-apa nombor, dia akan dapat kosong. Okey, so jawapan saya penyelesaian adalah tulis X dulu ke Y dulu? Tadi dah lupa lah tu. Tulis X dulu, baru kita tulis Y. 2, 0. Jom kita semak. Kalau yang sebelum ni kita guna penggantian. Yes, very good. Kita dapat juga 2, 0. Masa kita guna kaedah penggantian. Jalan kerja dia lebih kurang ya. Dia panjang juga. Okey, tapi kalau untuk guna kaedah penghapusan, jalan kerja dia tak panjang. Okey. Yang ni korang try tak? Betul tak? Tak tahu. Ini betul tak korang? Hello. Soalan C korang betul tak? Salah, betul. Saya tak buat. Jujur kau Cikgu saya tak tahu, susah. Memanglah kamu minggu lepas tak ada kan? Saya tak buat. Saya lagi tak buat. Saya tak buat. Saya C dengan D tak buat. A dengan B buat. Soalan D saya tinggalkan untuk korang try. Sebab masa pun dah nak sampai. Soalan D saya tinggalkan untuk korang. Okey. Boleh. Sambung ni. Sambung. Korang apa selesaikan soalan D ke nak saya tunjuk kat sini? Minggu depan korang nak mulai benda baru dah. Minggu depan mula baru. Okay, so saya tunjukkan sini ada lebih kurang 7 minit lagi. Saya rasa boleh sempat kot. Teacher, Ya. saya punya time lama teacher. Kerja-kerja ada, kerja-kerja tak ada. Tak dengar apa tu? Saya lambat. Nanti suara teacher like kerja-kerja tak ada, kerja-kerja ada. Ya, tak apa, nanti saya akan letak di YouTube. Malah nanti korang boleh rujuk balik, boleh tengok balik. Nanti saya akan snapkan semua ni. Masuk dalam grup, korang salin dulu. Lepas tu tengok rujuk video YouTube bagi siapa yang punya line like tu. Tak apa. That's why saya ada record. Okay. So tentang yang ini. First, semak. Kita kena semak dia punya kedudukan. X, Y, nombor. Okay, sekarang saya semak setiap nombor. 8 dengan 5 dapat kosong tak? Buat tambah tolak tak dapat kosong. 3 dengan 2 buat tambah tolak dapat kosong tak? Tak dapat juga. So apa yang kita patut buat? Kita sama ada nak jadikan 8 dengan 5 ini 8 saya darab 5. Saya boleh darab sesama sendiri ya. Ini saya darab 5 dia akan jadi 40. Ini saya darab 8 dia akan jadi 40. 5 darab 8. So, yes, kalau 8 darab 5 kita kata dapat 40x. Kalau 5 darab 8 kita akan dapat 40x juga. So nanti kita boleh buat tambah tolak ataupun kita boleh darab antara satu sama lain. 3 darab dengan 2, 2 saya darab dengan 3. So, nanti 3 darab 2 kita dapat 6y. 2 darab 3 kita pun dapat 6y. Nanti boleh dapat kosong. So, mana-mana yang awak rasa senang. Bagi saya nak darab 2 dengan darab 3 untuk senang.
Okey, untuk nak jadikan mereka sama ya. So sekarang ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Saya nak buat ini jadikan 6 Y. Saya ini nak darabkan 3 untuk dapat 6 tak. So nanti 6 dengan 6 saya boleh dapatkan kosong. So kalau persamaan 1, 3Y ni saya darab 2. So yang lain pun wajib darab dengan 2. Yang bawah ini, Y ni saya darab dengan 3. So yang lain wajib darab dengan 3. Ini yang awak kena ingat. Okey. So sekarang persamaan 1 kita darab semua dengan 2. So 8 darab 2 kita dapat 16X. 16. 3 darab 2 kita dapat 6Y. 6. Yes. Lepas tu negatif 8. Ini sudah jadi persamaan 3. Persamaan 1 sudah jadi persamaan 3. So persamaan 1 tak mau tengok. Lepas tu persamaan 2 pula saya darab dengan 3. 15. So that, yes, saya boleh buat ni. 15 tambah X. 6Y sama dengan 18. Sekarang ini sudah jadi persamaan keempat. 2 sudah jadi 4. Cikgu, boleh buat bayar persamaan ni, Ibu? Boleh. Cikgu. Untuk senang. Sebab sekarang tengok, saya sudah wujud yang boleh dapatkan kosong. So ini yang senang. Okey, kalau awak tadi 2 dengan 3 mana boleh dapat kosong. That's why saya perlu darab sesama sendiri. Kena darab 2-2. Kalau macam tadi contoh yang sebelum ini. Okey, macam yang ini saya tak payah darab sebab ini sudah memang 3 tolak 3 terus boleh dapat kosong. Ini pun saya tak payah sebab dia terus boleh dapat kosong. Tapi kalau untuk yang ini, kita tengok. Okey, lepas kita buat pendarapan, baru kita akan dapat yang sama. Okey, so dia lain setiap soalan dia tu lain sebenarnya. Kena tengok soalan. Sekarang sudah sama. So, kita dapat tahu persamaan 3 kita ada positif 6. Persamaan 4 kita ada positif 6. Kita kena buat tambah ke tolak dapatkan kosong? Tolak. Supaya kita boleh terus dapat kosong. Bagi siapa yang tak dapat tu tak apa. Awak tengok dulu. Lepas tu nanti awak tengok balik video. Awak cuba fahamkan. Okay, so sekarang saya perlu buat tolak. So ini kena buat tolak. 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 So 16 tolak 15. Negatif 8 tolak 18. 6 tolak 6. So, sekarang saya boleh dapatkan yang baru. 16X tolak 15X. Saya akan dapat 1X. 6Y tolak 6Y. Saya dapat 0Y. Negatif 8 tolak 18. Saya dapat negatif 26. Okay, so sekarang Y sudah hilang. X, 1X tu 1 tak payah tulis. Oh, terus saya boleh dapat jawapan untuk X. Ini sangat senang. Okay, sekarang seterusnya kita perlu dapatkan jawapan untuk nilai Y. Y. Yes, untuk soalan ni dia terus boleh dapat nilai X. Cepat je. Okay, so nak guna mana-mana pun boleh. Saya suka yang 2. So, saya dari 2. 5X tambah 2Y. Cikgu, bukannya 2 tu dah kena buang. Ya, tapi yang kalau terakhir Cikgu, bukannya 2 tu dah kena buang. Ya, yang kena buang tu untuk sebab dia dah ada yang terbaru. Kalau awak nak guna balik ini pun tak kisah. Tapi untuk yang selepas tu awak nak cari nilai yang satu lagi pun boleh ubah. 1, 2, 3, 4 boleh guna. Dia tak kisah. Yang buang tu dari awal tu. Bila awak buat tambah tolak tu, awak tak boleh guna balik yang 2 ni. Okey. Macam sebelum ni, saya boleh pilih je yang mana-mana. Okey, macam yang sebelum ni. Dari 1. Ni dari... Ini pun dari 1. Nampak? 1 saya sebenarnya sudah buang pada awal. Tapi kalau kita nak cari nanti untuk salah satu lagi pun boleh ubah. Dia mana-mana persamaan dia pun boleh guna. Dia tak kisah. Okey? Boleh Tak apa. Bagi siapa yang tak faham nanti awak boleh ni. Kalau awak rasa awak keliru, awak boleh je guna 3 ataupun 4. Dia sama je. Nanti jawapan mesti sama. Okey? Don't worry. So, sekarang 5X tambah 2Y. X itu adalah negatif 26. So, 5X maksudnya 5 darab negatif 26. Tambah 2Y sama dengan 6. So, awak buat darab. Ini sebab kurungan. Kurungan maksudnya darab. Okay, so 5 darab 26 kita dapat. Ini. Negatif 130. Tambah 2Y.
So, saya nak pindahkan negatif 130 dengan 2 ke sebelah kanan. Siapa paling jauh dengan Y, saya pindah dulu. So, negatif 130. Saya pindah. Dia akan jadi 2Y sama dengan 6 tambah 130. 2Y. 136. Y sama dengan 136 bahagi 2. Sebab di sebelah kiri, dia itu adalah darab. Pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi ya. Okay, so Y sama dengan 68. Nanti korang ceklah jawapan di belakang. Saya tak cek Penyelesaian adalah... Cara yang dia tu tak tahu cara buat pengertian ke? Saya tak buat penggantian sebab kalau penggantian dia sangat leceh. Sebab kalau untuk penggantian, kita kalau boleh kalau untuk bagus soalan. Okey, untuk penggantian, kalau boleh, kita nak salah satu persamaan itu hanya ada X sahaja ataupun hanya ada Y sahaja. Tak nak ada X dan Y yang ada nombor di depan. Kalau yang macam ni, ada X dan Y dia ada nombor di depan kan? Elakkan guna cara penggantian. Sebab kalau guna cara penggantian nanti, okay, saya rasa saya pernah tunjuk tak tunjuk lagi ya. Sekejap. Kalau kita nak guna cara penggantian, tengok ini Y dia hanya ada satu di depan. So ini sesuai. Ini pun sesuai sebab dia ada X dan Y ada salah satu adalah kali dia adalah satu di depan. Ini pun sesuai sebab dia ada satu di depan. Kalau dia tak ada satu di depan, macam yang soalan D ni ya. Okey, saya tunjuklah sekarang ada masa lagi tak? Kejap. Tak ada, dah habis. Dah habis dah ni. Kejap saya tunjuk sekejap je. Okey, kita tengok D 8X tambah 3Y sama dengan negatif 4. 5X tambah 2Y sama dengan 6. Okey, cuba kalau kita nak buat penggantian. Okey, katakan daripada 1. 8X tambah 3Y sama dengan negatif 4. Saya nak tinggalkan X sahaja di sebelah kiri ya. Nanti awak akan tengok. Awak akan wujud per. Kalau awak ada wujud per, nanti bila awak ganti ke dalam 2, contoh ya. 5X tambah 2Y sama dengan 6. So, X di sini kalau kita gantikan dengan yang ada per. Awak tak rasa susah ke? Nanti ada per tau. That's why kalau untuk persamaan yang X dengan Y dia ada perkali yang selain daripada 1, dia ada nombor lain, kita tak sesuai untuk guna penggantian. Tapi sebenarnya boleh. Tapi sangat bahaya sebab awak senang untuk salah. Okey, kalau nak tu, siapa nak belajar tu nanti boleh PM saya tunjuk lagi. Okey, boleh ya? So, hari ni korang kena pastikan korang tengok balik 3 kaedah untuk selesaikan persamaan linear. Kita ada kaedah graf, kita ada kaedah penghapusan, kita ada kaedah penggantian. Awak sendiri kena buat banyak sikit latihan ni ataupun awak buat semula latihan ni. Okay, tutup buku awak tu, awak ambil kertas lain, awak buat. Cuba. Guna 3 kaedah tu. Okay. So, kalau nanti ada apa-apa soalan, boleh PM saya tanya. Minggu depan saya akan masuk bab baru Nanti saya akan ulang benda yang lain. Nanti saya tengok apa yang saya nak ajar. Boleh? Okay. Boleh semua? Terima kasih semua. Sorry, saya dah lambat. Saya ada kelas lain. Okay, terima kasih.